Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. 主内弟兄姐妹们，大家早上好。 Puji Tuhan, kita pagi hari ini bisa sama-sama kembali lagi berjumpa di dalam kebaktian online ini. 我们非常感恩，我们有做这个视频的放射，我们可以机会，我们可以在这里相见。 Sekalipun secara online, namun oleh karena kasih Tuhan yang mengikat kita, sehingga hal itu pun tidak bermasalah bagi kita semua. 虽然我们就做视频的放射来聚会，但是这是都是上帝的恩典，我们仍然能够敬拜上帝。 Untuk itu, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan puji-pujian, hormat diberi. 我们一起来唱诗，当元荣耀。 Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 我们的帮助是从造天地的耶和华而来，但愿恩典和平安从圣父、圣子、圣灵归于我们。阿门。 Bapak Ibu, silakan duduk kembali. 弟兄姐妹们，请回坐。 Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. 好，开场的经节是在诗篇第147篇第41节。耶和华喜爱敬畏他的和盼望他慈爱的人。 Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. 好，我们一起来唱 Kita 诗， menyanyikan 2 bait berturut-turut. 一起来赞美上帝。真神在圣殿中。 Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sama sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Ya Pengasih, berteduh dan menyembahlah. Pujilah namanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. 基督在圣殿中，我们的恩主他心的永生，神父之王，最终的梦求赎，主安慰中忧伤，云安转为欢乐烛光。高声唱
万开最好，基督领真天中。Sebelum kita masuk dalam doa pengampunan dosa, saya ingin mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. 我们一起站立，我们要进入做认罪祷告。 Marilah kita bersama-sama menyanyikan kasih Allah. 我们有祷告之前，我们先唱一首诗《真神之爱》。 Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. 世事上霜，变幻无定，今往地位，转眼即逝。世人如今，季节增生，他日亦难，不散求生。 但神之爱永存不变，伟大无限无量，将人作见，救赎恩典，圣徒天使颂扬。啊，神之爱何等丰富，伟大无限无量，永登天地，永远不变，天赐圣徒颂扬。Kita bersama-sama berdoa. 我们一起做认罪和感恩祷告。 Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kami tetap bersama-sama bisa berbakti kepadamu. Terima kasih atas kasih-Mu yang mendarik kami, yang mengingatkan setiap kami, yang memberikan kesempatan setiap kami untuk bisa berbakti kepadamu ya Tuhan. Biar Tuhan sebelum kami masuk dalam lebih lanjut, kiranya Tuhan tuntun kami, kuduskan tempat yang kami pijak saat ini, dan juga sucikan pikiran maupun hati kami masing-masing, agar kami layak berdoa, layak menyembah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah melindungi setiap kami, setiap anak-anak Tuhan, sehingga setiap kami dapat mendapatkan anugerah Tuhan sebagaimana kami berada saat ini ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan akan apa saja yang kami lakukan yang mungkin berkurang berkenan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan tetap menopang kami agar kami boleh mendapat perhatian dari Tuhan. Ya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami di dalam menjalankan kehidupan ini, Tuhan menuntun setiap anak-anak Tuhan, agar anak-anak Tuhan semuanya selalu mengandalkan kasih Tuhan, pimpinan Tuhan, baik kondisi apapun
mereka tetap bisa setia kepada Tuhan. Ya, ya. Baik kaya, baik miskin, baik susah maupun senang. Buatlah mereka mengerti bahwa itu semuanya Tuhan tetap memperhatikan, Tuhan tidak sia-siakan semuanya. Agar setiap kami dapat setia sampai akhir sehingga mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah ibadah yang kami lakukan saat ini mulai awal sampai akhir. Kiranya Engkau memberkati hamba saat ini yang sedang berdiri di atas ini, mimbar ini, juga beserta dengan rekan-rekan kami, dan khususnya kepada hamba-Mu yang saat ini sudah menanti di tempat yang sama untuk Engkau pakai sebagai penyalur firman Tuhan, sehingga dari beliau setiap kami boleh mendapat berkat. Ya. Urapi mulut bibir beliau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kuasai hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. 我们要念我们的使徒信经。 Kita akan bersama-sama mengucapkan dalam bahasa Mandarin yang akan dipimpin oleh Ibu Licu. 我们要用中文来念。1、2，请。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应。 由童贞女玛利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，降在人间。第三天从死人中复活升天，坐在天人父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信神而共的教会，我信圣徒相通。 我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. 大家请坐。 Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang setia, yaitu Pendeta Marsilas. 好，我们非常的感恩，因为今天我们能够一起来听上帝的话，由使马克牧师来证道。 Ya. Mari kita sama-sama menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan kembali Kirimlah terangmu. Kita menyanyikan 2 bait berturut-turut. 好，我们一起来唱诗，快发光，来预备圣经道。 Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Bait kedua, 英文马其顿传来福山，快发光，快发光，到主舍家前，快来奉献祭牲，快发光。 快发光，快发光，处处因芬光，让真光不照世光。快发光，快处因真光，让真光不照世方。各位弟兄姊妹们平安。
Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. 感谢主，今天我们再一次能够来敬拜主。 Sungguh bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita kembali lagi bisa bersama-sama untuk berbakti kepada Tuhan. 当我们还没有听神的话以前，让我们先祷告。 Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan penyampaian firman Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam doa pembukaan terlebih dahulu. 亲爱的主，我们来到你面前， Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. 求你自己对我们每一个人说话， Kiranya Tuhan sendiri berbicara kepada setiap kami, 让我们明白你的心意， agar setiap kami dapat memahami benar akan hati Tuhan. 愿你圣灵帮助我们， Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, 使我们大家能够接受你自己的话。 sehingga setiap kami dapat menerima dengan jelas apa yang Tuhan kehendaki 我 dan 们如此 sampaikan. 祷告，是奉耶稣的名。 Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. 阿门。 Amin. 各位弟兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara-saudara yang sekasih, 还记得吗？上一次我曾经跟你们讲上帝的话， masih ingatkah beberapa saat yang lalu, beberapa waktu yang lalu saya pernah berbicara kepada saudara sekalian, 就是怎样能够以防破产。 yaitu bagaimana untuk bisa terhindar dari kebangkrutan. 那么今天呢， Maka hari ini 我要跟你们分享上帝的话， saya akan kembali untuk men-sharekan firman Tuhan kepada saudara-saudara 就是 sekalian, 怎样让我们不贫穷。 yaitu bagaimana supaya kita ini tidak jatuh miskin. 每一个人不喜欢贫穷， Tentunya setiap orang tidak ingin menjadi miskin, 但是也有一些人贫穷了。 tetapi juga ada sebagian orang yang memang miskin. 那么对这件事情， Terhadap kasus yang demikian, 上帝怎么说？ bagaimana dikatakan Tuhan tentang ini? 好，今天我要从上帝的话来告诉你们有关于贫穷的问题。 Baiklah, hari ini saya berdasarkan firman Tuhan akan menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian tentang orang miskin yang saya maksud tadi itu. 那么第一个问题， Pertanyaan pertama, 为什么会有贫穷？ mengapa ada orang yang bisa miskin? Mengapa bisa ada kemiskinan? 那么上帝对这件事情是怎么说呢？ Lalu bagaimana Tuhan terhadap kasus ini Tuhan berbicara? 为什么会贫穷？ Mengapa bisa miskin? 在圣经里面 Di dalam Alkitab 至少有3个原因。 ada setidak-tidaknya 3 sebab. 第一个原因 Sebab yang pertama 是因为有天灾还有人祸， yaitu ada musibah alami dan juga bencana alam。 bencana alam. 那么比如说 Misalnya 旱灾， musim apa itu 没有下雨， apa Musim itu kering. musim Kemarau. kemarau yang panjang, 哇，那么大家贫穷了。 membuat orang-orang tidak ada penghasilan dan miskin. 那么在圣经里面也有提到蝗虫， Lalu di dalam Alkitab pun juga pernah mengisahkan tentang ada belalang, hama belalang yang mengganggu. 哇，这个蝗虫一来了，稻田的这个小麦全部给蝗虫吃光了。 Lalu karena belalang itu secara besar-besaran menyerang habis padi-padi atau tanaman-tanaman yang ada di ladang. 所以不论是天灾，好像旱灾，大家没有饭吃，贫穷了。 Itu sebabnya baik musibah alami maupun musibah kekeringan bahkan membuat kita ini tidak ada makanan yang harus dimakan, 或者打仗、战 ataupun 争， masa peperangan 也会叫人贫穷。 yang membuat kita menjadi miskin. 这是具体的贫穷， Ini adalah kemiskinan yang alami, yang memang 很多人贫 yang 穷。 massa, yang bersifat massa. 那么还有一个是个人的贫穷， Lalu ada juga kemiskinan secara pribadi. 为什么？ Mengapa ada kemiskinan 圣经 pribadi? 说， Maka menurut Alkitab, 因为他懒惰， satu karena mereka itu
dasarnya malas. 我们看箴言书第20章13节， Coba kita baca di dalam kitab Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 13 yang berbunyi demikian. 不要贪睡，免致贫穷，眼要睁开，你就吃饱。 Di sini dikatakan, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. 所以，假如你们懒惰，不要工作， Itu sebabnya apabila Anda malas tidak mau bekerja giat, 当然贫穷了。 tentu Anda akan miskin. 第三个原因 Sebab yang ketiga, 是被人欺负， yaitu memang sengaja dipermainkan orang. 比如说你没有钱， Misalnya, contoh misalnya Anda di saat Anda tidak ada uang, 你向别人借钱， Anda lalu berusaha pinjam uang pada orang lain, 他给你很高的利息， lalu didasari dengan adanya bunga, 很高的利息， bahkan dikenakan bunga yang cukup tinggi. 那你就贫穷了。 Karena bunga itulah Anda menjadi tertekan dan miskin. 或者老板很刻薄，给你的薪水太少， Atau kebetulan majikan Anda itu orangnya sangat kikir, memberikan gaji yang sangat minim, yang tidak sepantasnya. 或者那个警察或者法官不公平， Atau 欺负你， misalnya dalam kasus tertentu para petugas keamanan itu, polisi misalnya, tidak memberikan penyelesaian yang adil. 所以法庭不公平会叫你贫穷。 Dan juga misalnya membuat hukumannya itu tidak hukum yang dijatuhkan itu tidak adil, membuat salah satu pihak menjadi miskin. 所以这些都是造成贫穷的原因。 Nah, ini semuanya lah kemiskinan yang dibuat. 好，现在我要讲到第二方面。 Saya akan membicarakan yang kedua. 假如你贫穷， Kalau saja Anda itu miskin, 那你应该要有怎样的态度？ lalu sikap kita bagaimana? 因为在教会里面 Karena di dalam gereja Tuhan 也有一些是有钱的， itu ada yang kaya, 也有的是没有钱的。 ada juga yang miskin. 那假如你是贫穷的， Kalau saja kebetulan Anda yang miskin, 你应该要有怎样的态度？ lalu Anda harus bersikap bagaimana? 那第一个态度， Sikap yang pertama, 我们看诗篇146篇， kita bersama-sama melihat Mazmur 146 第7 ayat 节 7和第9节。 dan ayat 9. 他为受去的深渊是食物与饥饿的，耶和华保护积聚的，扶持孤儿和寡妇。 Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan menjaga orang asing, anak yatim dan janda ditegaknya kembali. 所以，假如你是贫穷的， Anda kata Anda itu yang kebetulan miskin. 第一个你要了解，上帝一定会看顾照顾你。 Pertama, Anda harus memahami dengan jelas bahwa Tuhan akan memelihara Anda. 因为这是圣经所说的话， Karena ini di Alkitab yang mengatakan, 耶稣也说， Tuhan Yesus sendiri pun pernah berkata, 连天上的飞鸟，上帝都供应。 misalnya burung di udara itu Tuhan pun pelihara. 那么地上的野花，上帝也给它装饰。 Demikian pula juga bunga-bunga di ladang, Tuhan juga memeliharanya yang 所以 begitu 你 indah. 一定要相信上帝照顾你。 Itu sebabnya Anda harus percaya bahwa Tuhan memelihara dan melindungi 这是 Anda. 第一个，你的心态要改变。 Inilah sikap hati kita sikap pertama dalam hati kita yang harus bisa merubah kita. 第二， Kedua, 箴言书第10章第4节， Amsal pasal 10 ayat 4. 所懒的要受贫穷，所勤的却要富足。 Tangan yang lambat membuat tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. 所以，假如你是贫穷的， Anda kata Anda itu yang miskin,
不但你要相信上帝会照顾你， Bukan saja Anda harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara Anda, 但是最重要，你一定要工作。 nah, tentunya harus dilandasi dengan Anda sendiri harus kerja, mau kerja. 你说我找不到工作， Misalnya Anda mengatakan, oh saya tidak ada kerjaan. 那你应该祷告，上帝一定会给你工作。 Tentu Anda harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberikan pekerjaan, menyediakan pekerjaan bagi Anda. 你不要选工作， Anda jangan pernah milih-milih pekerjaan. 上帝给你什么工作，你都要做。 Kalau Tuhan memberikan pada Anda pekerjaan apa saja, Anda harus lakukan. 因为从这个工作当中，上帝一定会祝福你。 Karena lewat pekerjaan yang disediakan oleh Tuhan kepada Anda itu, Tuhan akan memberkatinya. 所以第二个心态，你一定要努力工作。 Itulah sikap yang kedua, yaitu harus rajin bekerja. 那么第三，怎么样工作呢？ Lalu sikap yang ketiga, bagaimana? 那么在传道书第11章第6节， Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6, 早晨要杀你的种，晚上也不要卸你的手，因为你不知道哪一样发旺，或是早杀的，或是晚杀的，或是两样都好。 ya, berbunyi demikian. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. 所以你工作的时候， Itu sebabnya ketika Anda bekerja, 假如上帝给你是上午的工作，你就早上工作。 kalau Tuhan memberikan pekerjaan pada pagi hari ada kerjaan, bekerjalah pada pagi hari itu. 若是上帝给你晚上的工作，你就晚上工作。 Kalau Tuhan memberikan pekerjaan pada malam hari itu juga Anda harus bekerja pada waktu 所以， itu. 假如你有机会早上工作、晚上工作，你就要工作。 Itu sebabnya kalau ada waktu pagi, malam ada pekerjaan, kamu lakukan pekerjaan itu. 因为你不知道是早上的给你挣钱，还是晚上的给你挣钱。 Karena Anda tidak bisa mengetahui yang pagi itu yang menguntungkan Anda atau yang malam menguntungkan Anda. 或者两样给你挣钱， Atau kedua-duanya itu bisa menghasilkan bagi Anda. 这是圣经讲的话吗？ Ini yang dikatakan di dalam Alkitab. 所以你一定要相信。 Itu sebabnya Anda harus percaya. 好，这是第二件。 Hal yang kedua ini. 现在第三， Hal yang ketiga, 我们有钱的人 kita ini orang yang mampu, 怎么样看待没有钱或者贫穷的人？ sikap kita yang mampu ini harus bagaimana terhadap orang miskin. 好，我们看利未记第25 Kita 章。 melihat di dalam kitab Imamat orang Lewi pasal 25 ayat 35 dan 36. 啊，利未记25章35节、36节。你的弟兄在你那里若渐渐贫穷，手中缺乏，你就要帮补他，不要向他起立，也不可向他斗要。 Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya. 这是什么意思？ Apa artinya ini? 这是讲到在基督徒之间的关系。 Ini dikatakan tentang hubungan di antara orang sesama percaya. 比如说，在教会里面有一个贫穷的人， Misalnya saja di dalam suatu gereja ada orang yang miskin 或者他生意失败了， atau orang atau jemaat yang sedang jatuh usahanya 生意没有了， sehingga dagangannya itu habis, 没有本钱， apalagi tidak ada modal lagi, 他向你借钱， sehingga membuat dia terpaksa pinjam uang kepada Anda. 你尽量帮助他。 Tentu Anda harus berusaha demikian untuk berusaha meminjamkannya, 但是你不可以向他起利息， dan
jangan sekali-kali menarik bunga pada dia yang sudah miskin ini. 因为他贫穷， Karena dia yang pinjam kamu itu sudah miskin keadaannya. 不是说基督徒不可以拿利息， Tentunya tidak bermaksud kalau jadi orang Kristen itu tidak boleh berusaha untuk mencapai bunga, 因 mendapat 为耶 bunga. 稣也赞成有利息的事情。 Karena Tuhan Yesus pun setuju dan tidak menolak dengan adanya usaha yang menghasilkan bunga. 耶稣曾经说：“你可以把钱放在银行里面拿利息啊。” Yesus pernah mengatakan Anda boleh memasukkannya uangmu itu di dalam bank supaya bisa menghasilkan bunga. 但是这里圣经是讲的，假如对贫穷的人，你不可以拿利息。 Namun di dalam kasus ini dikatakan kalau kebetulan jemaat itu miskin, Anda meminjamkan, itu tidak boleh Anda tarik bunga karena dia sudah sulit, sudah miskin, tidak ada uang. 但是生意人跟生意人之间借钱拿利息是没有问题。 Tetapi kalau terjadi di antara usaha, di antara jemaat usaha, tentu boleh menarik bunga karena itu memang apa itu namanya usaha lah. 因为他不是贫穷， Karena kedua belah pihak itu memang transaksi 因为 dan 他 tidak 一时之 miskin. 间拿这个现金不够，不能周转，所以他向你借钱， Ya. 那你可以拿利息。 Misalnya kalau di dalam perjalanan usaha mengalami kekurangan dana sehingga berusaha untuk meminjam uang, nah tentu pinjaman itu harus kita kenakan bunga. 你可以拿，你也可以不拿。 Itu tentu jatuh pada hak Anda. Anda mau terima pakai bunga, ya boleh. Gak pakai bunga pun tidak masalah bagi 但 Anda. 是圣经禁止，假如你借钱给贫穷的人，你不可以拿利息。 Tapi di dalam Alkitab ditekankan kalau kebetulan kasus ini jatuh pada orang miskin yang minta tolong pada Anda, sekali-kali Anda tidak boleh menarik bunga. 这是第一个态度。 Ini sikap yang pertama. 第二个态度， Sikap yang kedua, 还记得路德的故事吗？ masih ingatkah cerita tentang Ruth? 他没有钱， Ruth ini miskin, 丈夫也没有了。 apalagi sudah janda. 他后来 Kemudian 到一个人的田里， lalu ia datang pada suatu ladangnya seseorang, 那么把那个掉下来的那个小麦，他带回家。 dia sedang memilih-milih atau mengambil runtuhan dari gandum yang jatuh ke 圣 tanah 经 diambil. 意思就是说， Artinya 圣经对以色列人说， Alkitab, firman Tuhan Alkitab berbicara kepada orang Israel, 假如你收割的时候， kalau saja Anda itu menuai, 你不要全部收得干干净净， jangan kamu tuai sampai garing, bersisih, 没有留下一点， dan tidak disisakan sama sekali. 你不可以这样子。 Jangan sampai terlalu meringkas, terlalu bersih begitu. 你收割，你要留下一点给贫穷的人。 Kalau Anda menuai, sisakanlah sedikit saja kepada orang-orang, biar diambil orang-orang yang miskin. 这个就是说，我们要做一个慈善的工作。 Jadi artinya diberitahukan kepada kita supaya kita setidak-tidaknya melakukan kebajikan. 还有圣经也是说， Juga dikatakan dalam Alkitab, 每3年一次的1/10， di dalam 10/10 di dalam 3 tahun, 每3年的一次1/10， 10/10 di dalam 3 tahun, 你要特别给贫穷的人。 maka Anda harus memberikan sebagian kepada orang miskin. 那么有他的圣经节，但是我不读。 Dan ada bagian-bagian yang menjelaskan demikian, tapi saya tidak sempat membicarakan 那是 saat 在 ini. 生命记第 Tetapi 14 setidaknya 章， di dalam kitab Ulangan pasal 24, 14章， 24. 14 Oh, pasal 14. 啊，你记下来就是了。 Bapak Ibu bisa 生命 catat 记 saja 14章 Ulangan pasal 14 28节到29节， ayat 28 dan 29, 就是说每3年一次的1/10你要给贫穷人。 yaitu 1/10 dalam 3 tahun itu
Anda harus bagikan kepada orang miskin. 所以你自己对自己商量吧。 Maka Anda harus bisa berintrospeksi sendiri terhadap diri sendiri. 那有一些1/4你要带到教会里。 Ada sebagian dari 1/10 bawa ke dalam gereja. 比如说啊， Suatu contoh misalnya 你 konkretnya, 有2个工厂 Anda punya 2 perusahaan pabrik misalnya. 第一个工厂的1/4 Pabrik yang pertama Anda sisihkan 1/10 送给教会， persembahkan kepada gereja. 第二个工厂的1/10 1/10 dari perusahaan yang lain 你专门给贫穷人。 Anda fokuskan kepada orang-orang miskin. 这是比方啊，比方。 Ini suatu umpama saja. 但是圣经的原则就是说， Namun dasar daripada Alkitab 在整 katakan 个的1/4当中， di dalam keseluruhan dalam sepersepuluh itu 有一部分的1/4你一定要把它留下来，专门给贫穷人。 setidak-tidak ada 1/10 dari hasil itu Anda harus bagikan kepada orang-orang miskin. 这是第二个对待贫穷人的态度。 Inilah sikap yang kedua terhadap orang miskin, 好让贫穷人不贫穷。 sehingga membuat orang miskin itu menjadi ringan. 第三个态度， Sikap yang ketiga, 在圣经里面 di dalam Alkitab 有安息日，对吗？ ada hari perhentian. 每7天有1天是安息日。 Di dalam 7 hari itu ada 1 hari itu hari sebagai hari perhentian. 那么第7年叫做安息年。 Oh, tahun yang ke-7 itu biasanya disebut tahun apa ya? 安息日。 Tahun perhentian, tahun Sabat, tahun perhentian. 那么第7年就是安息年。 Maka di tahun yang ke-7 itu adalah tahun Sabat atau tahun perhentian. 那么第7年发生什么事情？ Lalu apa yang terjadi di dalam tahun yang ke-7 比如 itu? 说我第1年 Misalnya tahun yang pertama, 我没有钱， saya tidak memiliki uang. 我把我的田地卖给别人， Saya menjual tanah sawah saya kepada orang lain. 我一直努力工作，希望能够有一点钱把我的土地赎回来。 Lalu saya berusaha sedemikian kuat mengharapkan suatu saat saya bisa menebus kembali hasil sawah yang sudah saya jual tadi. 不过我这里要先讲得更清楚一点啊， Lalu di sini saya hendak fokus membicarakan lebih jelas di sini. 在圣经里面的以色列的条例里面， Di dalam peraturan bagi orang Israel, 土地不能够买卖， tanah itu tidak boleh diperjualbelikan. 只能够借给别人或者租给别人，但是不能够买卖。 Hanya bisa dikontrakkan atau disewakan, tapi tidak boleh dijualbelikan. 好，比如说我第1年我失败了， Misalnya tahun pertama saya ini gagal, 我把我的田地抵押给你， lalu saya tanggungkan sawah saya kepada Anda. 我向你要钱， Lalu saya minta imbalan sebagai tanggungan itu uang. 那么这个地你抵押给你， Lalu tanah ini sementara saya alihkan kepada Anda. 不是卖啊，抵 Tapi 押。 bukan saya Jamin. bukan dijual, tapi saya jaminkan. 那我拿你的钱， Lalu saya ngambil apa 抵 itu? 押的钱， hasil daripada jaminan itu. 那我来做生意。 Uang jaminan itu saya buat untuk perputaran modal. 第2年、第3年、第4年、第5年、第6年，一直失败。 Lalu tahun 2, 3, 4, 5, 6 tetap gagal. Bagaimana? 到了第7年安息年， Pada tahun yang ke-7, 我 tahun 没有 perhentian, 钱把我的土地向你赎回。 lalu saya ada uang. Saya ada uang dan saya tebus kembali uang tadi. 我没有钱， Tapi saya tidak punya uang. 我没有办法赎回我的土 Saya 地。 tidak berdaya untuk bisa saya tebus kembali karena 那么 tidak ada 圣 uang. 经怎么说？ Lalu bagaimana tentang hal ini dikatakan Alkitab bagaimana? 到了第7年 Di tahun yang ke-7, 就是安息年， yaitu tahun Sabat atau tahun perhentian, 你要自动的把他的土地归还给他。
lalu Anda harus secara otomatis atau dengan sendirinya tanah itu yang tadinya sudah kamu kuasai, kamu kembalikan kepada si pemilik asal itu. 但是这个条例只是在以色列当中，不包括外邦人。 Tetapi peraturan ini hanya berlaku bagi orang-orang Israel, tidak berlaku bagi orang-orang di luar Israel. 假如外邦人，那你就可以拿他的地了。 Tetapi kalau misalnya itu kebetulan tanah itu adalah miliknya orang di luar Israel, Anda boleh sita tanah itu. 啊，这个意思是什么呢？ Ini apa sebetulnya artinya itu? 就是说，假如在教会里面有一个贫穷人， Artinya kalau saja di dalam gereja itu ada orang yang miskin, 向你借钱， pinjam uang kepada Anda 他拿去做生意， untuk sebagai perputaran dagang. 失败了， Namun gagal bagaimana? 你就等他， Lalu tunggulah. 因为刚才的第二个条件是不可以向他拿利息的哦。 Karena kan tidak boleh ngambil bunga, tidak boleh narik 这 bunga 个 kepada 会 orang. 免费借给他用， Berarti Anda itu secara cuma-cuma meminjamkan kepada dia. 第一年、第二年、第三年，他没有办法还， Bahkan tahun 2, 3, 4 mereka tetap 到了 tidak 第 mampu 七年， membayarnya. 到了第七年， Lalu sampai pada tahun yang ke-7 他还没有办法还。 masih belum bisa mengembalikan. 那么圣经的教导是说，好了，你到了第七年你还没有办法还，好了，算了，那个你借的钱，我就等你送给你。 Lalu terhadap hal ini Alkitab katakan, kalau saja pada tahun yang ke-7 mereka masih belum bisa mengembalikannya, lalu anggap saja tanah itu uang yang sudah dipinjamnya itu secara cuma-cuma diberikan dan kita tidak boleh menuntut kembali. 这是原则的问题啊， Ini adalah soal prinsip. 不是时间的问题，第几年的问题。 Sebenarnya bukan masalah waktu, tahun 1, tahun 2, tahun 3. 你自己做决定， Anda sendiri yang ambil keputusan. 所以你自己想，假如他实在没有办法还，那你就不要再逼他，不要到他的家没收他的东西。 Jadi Anda harus mengerti kalau sudah keadaan demikian, Anda jangan sekali-kali datang ke rumahnya dan memaksa dia, bahkan merampas barang-barangnya itu. 因为他实在没有钱， Karena mereka itu sangat memang tidak ada uang. 所以圣经就说，我们做基督徒的要可怜那些贫穷的基督徒。 Lalu sehingga di dalam Alkitab pernah dikatakan bahwa kita ini harus kasihan terhadap orang-orang yang miskin. 还有另外一个问题， Lalu ada pertanyaan yang lain, 不可以欠工钱。 ya tidak boleh memotong bayaran, menunda menunda bayaran yang harusnya dibayar. 在申命记24章 Di dalam kitab Ulangan 24章14节到15节， pasal 24 ayat 14 dan 15, 困苦穷乏的雇工，无论是你的弟兄，或是在你城里寄居的，你不可欺负他，要当日给他工价，因为他贫穷，把心放在工价上，恐怕他因你求告耶和华，罪便归于你了。 ya. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menyebabkan menjadi dosa bagimu. 所以，我们做基督徒的， Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen, orang 你 percaya, 手下有工人， memiliki banyak pekerja-pekerja. 应该要给他工钱的时候，你就给他工钱。 Kalau memang upahnya harus diberikan saat itu, berikan kepada saat itu, jangan ditunda. 你家里有仆人 Anda memiliki pembantu di rumah. 啊，你每个月要给他工钱啊，你不可以欠啊。 Setiap bulan mereka
berhak mendapatkan upah, dan upah itu segera berikan. Kalau sudah waktunya berikan, jangan 假 ditunda. 如你一直欠工人的工钱， Kalau Anda itu menunda-nunda pembayaran itu kepada pembantu 那么 Anda 他 itu, 向上帝祷告， lalu mereka itu, Anda kata mereka itu berdoa, 那么上帝就要责罚你。 maka doanya akan didengar oleh Tuhan, dan Tuhan akan menghukum Anda. 简单的说， Secara singkat demikian. 这个箴言书第14章31节， Misalnya di dalam Amsal Sulaiman 14 pasal 章， 14 ayat 31. 欺压贫寒的是入梦造他的主，怜恤贫穷的乃是尊敬主。 Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. 所以我们做基督徒的， Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen 不要轻看贫穷的， jangan sekali-kali merendahkan orang miskin. 你一定要有机会尽量的帮助他。 Ambillah kesempatan untuk bisa menolong mereka. 好，现在我讲到最后一段了。 Lalu saya sekarang ini akan bercerita tentang bagian yang terakhir. 怎么样以防自己不贫穷？ Bagaimana bisa kita diri sendiri bisa terhindar dari kemiskinan. 现在你不贫穷， Anda saat ini tidak miskin. 但是你也不希望贫穷，对不对啊？ Tentu Anda juga tidak ingin menjadi miskin. 那么怎么样能够不贫穷呢？ Lalu bagaimana supaya kita tidak menjadi miskin? 好，在圣经讲了很多， Di dalam Alkitab banyak diceritakan. 简单的说， Tapi secara singkat saya katakan, 第一个， pertama, 你要把土地分配的好好的给你的子孙。 Anda harus bisa bijaksana dengan membagi-bagikan harta tanah Anda itu kepada keturunan-keturunan Anda. 那是在民数记，我不读了啊，就是你记下来民数记26章。 Itu tercatat di dalam kitab Bilangan pasal 26章 pasal 26 52节到54节， ayat 52 sampai 54. 我不读了 Nah, 啊。 karena waktu saya tidak bacakan di sini. 意思就是说遗产的问题 Artinya ya tentang harta warisan. 啊，你应该要有公平的把遗产分给你的家里的人。 Maka Anda harus bisa memiliki hikmat dan kebijakan untuk bisa membagikan kepada generasimu secara adil. 不要你的子孙更贫穷了怎么办呢？ Lalu jangan membuat keturunan Anda itu menjadi susah. 第二，刚才我已经讲了， Kedua, sudah saya katakan tadi, 我们做基督徒的， kita menjadi orang Kristen 对贫穷的基督徒不可以放在起立。 jangan pernah sekali-kali menarik bunga apabila ia pinjam uang kepada Anda. 因为你若是放在起立，上帝要跟你算账。 Karena kalau Anda lakukan, Tuhan akan memperhitungkan Anda. 那是在诗篇第15篇第5节，我们读。 Itu tercatat di dalam Mazmur 15 ayat 5. 他不放在起立，不受贿赂，以害无故。行这事的人必永远不动摇。 Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, maksudnya bunga, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. 所以你若是不放在起立，你永远不会贫穷。 Kalau Anda tidak sering narik bunga yang tidak seharusnya Anda tarik, Anda tidak akan miskin selama-lamanya. 这是圣经讲的话。 Ini yang dikatakan Alkitab. 还有诗篇第111篇 Dan juga di dalam Mazmur 115第5节， ayat yang 5. 他是粮食给敬畏他的人，他必永远纪念他的约。 Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya
akan perjanjiannya. 意思是说，我 Artinya 们做基督徒的， kita menjadi orang 一定 Kristen 要尽量做善事，做好事。 harus berusaha sedemikian untuk bisa melakukan kebajikan atau perbuatan yang baik. 你若是不做好事， Apabila Anda tidak melakukan kebajikan atau hal-hal yang baik, 上帝就不会祝福你。 sekali-kali Tuhan tidak akan memberkati Anda. 还有诗篇112篇第5 Mazmur 节 Mazmur 112 ayat 5 juga dikatakan, 也是这样说：是按一人接待一人的，这人事情顺利。 mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. 啊，你看，假如你做好事， Ini jelas dikatakan, lihat, kalau saja Anda melakukan perbuatan yang baik atau kebajikan, 你喜欢帮助别人， Anda memiliki jiwa sering menolong orang lain, 你的事情能够顺利。 maka pekerjaan-pekerjaan Anda akan lancar. 假如事情顺利，怎么能够贫穷呢？ Kalau pekerjaan itu sudah lancar, bagaimana bisa miskin? 好，讲到这里， Baiklah, sampai di sini 我要结束， saya akan menyimpulkan. 用一节的圣经来做结束。 Saya akan menggunakan atau mengutip satu bagian ayat saja untuk sebagai mengakhiri khotbah saya ini, 在申命记第8章18节， yaitu tercatat di dalam Ulangan pasal 8 ayat 18. 你要纪念耶和华你的神，因为得采获的力量是他给你的。我要坚定他向你列祖起誓所立的约，像今日一样。 Ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah pada nenek moyangmu seperti sekarang ini. 意思就是说， Artinya kalimat 你 ini, 不要骄傲， jangan sekali-kali Anda itu sombong congkak. 你现在有的 Sebagai Anda yang memiliki sekarang ini, 完全是上帝给你的。 ingat semuanya itu berasal dari Tuhan yang memberikan 既 Anda. 然上帝给你， Kalau Tuhan memberikan Anda, 你就要谦卑， maka Anda harus bersikap rendah hati. 你就要向主感恩。 Anda harus bersyukur kepada Tuhan. 你尽量能够帮助人，你就帮助人。 Kalau berusahalah, kalau bisa menolong orang lain, tolonglah orang lain itu. 你假如能够这样子做的话， Kalau Anda bisa melakukan demikian, 圣经说 Alkitab mengatakan 你就不会贫穷。 Anda tidak sekali-kali akan menjadi miskin. 愿神祝福他的话， Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya sendiri. 我们低头祷告。 Marilah kita tunduk kepala, masuk dalam doa penutup ini. 天父，我们知道你是爱我们的， Ya Allah Bapa, kami tahu Engkau adalah yang mengasihi setiap 你 kami. 不愿意我们受苦， Engkau tidak ingin setiap kami ini menderita. 你也不愿意我们贫穷， Engkau pun tidak ingin membuat kami ini menjadi miskin. 因为你所造的这个世界是非常的丰富。 Karena dunia yang Engkau ciptakan ini demikian makmurnya. 你一定会赐给我们， Kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami. 求主你帮助我们遵行你的话， Tolonglah setiap kami ya Tuhan untuk bisa melakukan kehendak-Mu, 让我们不贫穷， agar setiap kami tidak menjadi miskin, 也能够帮助贫穷的人。 tetapi bahkan sebaliknya bisa menolong orang lain, khususnya orang miskin. 我们如此祷告， Inilah doa yang kami panjatkan 是奉耶稣的名， hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru 阿 Selamat. 门。 Amin. Amin. Puji Tuhan, kita baru saja diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya. 非常感恩我们刚刚能够这个听上帝美好的话， Sungguh firman Tuhan dapat menguatkan setiap kita. 让上帝的话能够坚固我们的信心。 Kita sudah diingatkan supaya bisa menjadi orang yang berusaha menyenangkan Tuhan dengan berbuat kebajikan yang hikmat. 让我们能够从上帝来的恩典来，上帝的指挥，我们能够做
做善，做一切做善事的。 Ya, marilah kita sama-sama meresponi firman Tuhan ini 我们回 dengan 应上 memberikan 帝的 persembahan. 话，我们要守奉献。 Kita bisa mempersembahkan, Bapak Ibu dapat mempersembahkan lewat atau mentransfer pada nomor AC yang terdapat di depan Bapak Ibu sekalian. 好，如果弟兄姐妹们有感动的话，能够汇钱到我们本堂的辅购是在北西亚的这个账号有在视频下面有写着，请你乐意的奉献。 Kita bersama-sama naikkan pujian. Ku tahu yang ku percaya. 好，我们现 Kita 在 menyanyikan satu bait saja. 要受奉献，一面唱诗，一面受奉献。圣至所训。 Tak ku tahu anugerahnya yang berikan padaku, dan mengapakah kasih Tuhan rela menusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Namun sebelumnya kita kembali lagi memuji Tuhan 好， dengan 我们要结束我们今天早上的崇拜。 kita menyanyikan doxologi. 好，我们唱善意颂。 Setelah itu doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Marsilas. 好，最后有司马克牧师给我们祝福。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. 好，请大家领受祝福，terimalah berkat Tuhan。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan mesra Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saat teduh ibadah selesai. 好，请大家回座默祷散会。 Sampai berjumpa pada hari Minggu, hari Tuhan yang akan datang. 好，我们 Tuhan 下周 memberkati kita semuanya. Bye bye. 下周再见，因为上帝爱我们，我们也爱兄弟姐妹们。再会。